Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share with you some simplifying indices questions yang sangat-sangat membantu dan ramai pelajar pernah tanya saya soalan ni. So jom kita mulakan. So guys, dalam topik indices, alright, so there is a few things yang kamu kena tahu. Kamu mesti kena tahu semua rule asas dalam indices. All the basic rules you must know before you start answering any of the indices questions. If not, you guys cannot answer this question. So apa yang kamu kena buat? Ini adalah soalan indices guys. Ini adalah soalan indices. Yang nampak tak cikgu tulis level dia apa? Easy. I say the level is easy. You know why I say that? Because you only gonna apply two concepts inside this question, like two rules you can say lah, to do this kind of question, to solve this kind of question. So cikgu harap kamu memang dah belajar semua rule yang asas dia. And then now let's go to this question, and I'm gonna teach you the first important rule untuk selesaikan ataupun soalan-soalan yang ada perkata simplify ni. Apa yang kamu perlu buat guys? The first thing is kamu kena faham dalam topik indices, kamu tak boleh guna mana-mana rule indices kalau dia punya asas ataupun if the base is not same. Apa yang saya maksudkan dengan base guys? This is what I call as base. See, this 5, 25 and 5. Nombor besar ni adalah kita panggil sebagai base, dan yang ni adalah kita panggil sebagai apa? Power. Alright, this is what we call as power and then base. Guys, kalau base dia tak sama, you cannot solve this kind of questions. So, rule number 1 is jadikan kamu punya base sama. That's the first thing yang kamu going to buat. And that's what almost in all the simplified questions kamu perlu buat guys. So now, this is an easy question. So, first step, kita buat apa? Kita jadikan dia punya base sama. As you guys can notice here, kita punya base yang ada dekat sini, kita ada 5. We got 25 and 5. So, obviously, 25 ni kamu boleh tukar kepada berapa? 5. So, what you will guys get here is, cikgu salin balik soalan dia. I'm going to get 5 to the power of 4n plus 2 darab dengan 25 tu cikgu tukar kepada 5 power 2. Can you guys see the 25? Straight away tukar kepada 5 power 2 dan dia ada kuasa berapa? Dia ada kuasa n dekat luar. And divide dengan berapa dekat bawah sini? Kita ada 5 to the power of 6n minus 1. Inilah apa yang kita ada. Alright. So first thing is kamu dah jadikan dia punya base sama. Then now go to the second rule. Apply semua rule yang kamu belajar dalam indices. Simplifykan. Mainly kalau darab kuasa dia kita kena tambah, dan kalau bahagi kuasanya kita kena tolak. That's what you guys need to do. So if you guys notice here, I'm writing here 5 to the power of 4n plus 2 times 5 to the power of, kalau saya buka kurungan 2 dan n ni darab, dia akan jadi 2n, dan kita ada bahagi dekat sini. Bahagi, kita ada 5 to the power of 6n minus 1. Inilah apa yang cikgu nampak. So, now is the time for you guys to put everything together, sebab setiap base dia dah jadi sama dan semua kuasa dia tak ada lagi kurungan yang kamu perlu buka, expand, all that stuff, tak ada. So, semuanya ada independent power yang tak perlu buat apa-apa lagi. So, kita letak saja semua benda ni sekali. Ingat rule dia. Kalau darab, kuasa dia kita kena tambah. Dengan syarat base mesti apa? Sama just to remind you guys ya. So if the base is same, kuasa dia kita boleh tambah kalau dia darab, dan kita boleh tolak kuasa dia kalau dia apa? Bahagi. So what I'm gonna do, I'm gonna write everything together. Tulis semua sekali saja guys. Cikgu akan tulis 5, power dia 4n tambah 2, iaitu power yang pertama ni. Kalau darab, maksudnya cikgu akan tambah dia punya power. Power yang kedua dekat sini ada berapa? 2n, cikgu tulis saja 2n. And the third one, nampak tak? Yang ni bahagi. Kalau bahagi, saya boleh tolak dia punya power. So, saya tolak, dan apabila saya tulis tolak, guys, make sure you letak kurungan. Kenapa cikgu letak kurungan? Sebab kita tolak semua kuasa ni, bukan satu nombor saja tau. Semua kuasa ni. So, kita akan tulis 6n tolak 1 dalam sini. So, what you guys need to do now, open the bracket and simplify lah. Cikgu akan dapat 5 power 4n tambah 2 tambah 2n tolak 6n dan tambah 1. Take note of this ya guys. Tolak 6n dan tolak dengan tolak akan jadi apa? Tambah 1. Then, what you need to do? Simplify je lah dia punya power. 5, kuasa berapa? 4m tambah 2n, kita akan dapat 6n. 6n tolak 6n sudah pun hilang. Tak ada lagi n dekat sana dah. Kita hanya ada 2 tambah 1, kita akan dapat 3. So, 5 power 3. Jawapannya adalah 125. Inilah simplify, dan ini adalah jawapan dia. Guys, you see what I did? Very simple rule yang saya apply. Number 1, jadikan base dia sama. Number 2, simplify dia punya power. Kalau darab, you kena tambah. Kalau bahagi, you kena tolak. That's all we did. Okay, ini adalah soalan yang pertama. Cikgu nak tunjuk kamu lagi soalan yang kedua. Jom kita lihat.
So guys, ini adalah soalan yang kedua. Kalau kamu lihat soalan yang kedua, kita ada simplify juga. Kalau simplify, cikgu dah kata dah, base dia kalau tak sama, kita tak boleh simplify. But sometimes, you don't have to make everything to become the same base. Maksudnya, kadang-kadang dalam soalan, bila kita nak simplify, dia boleh ada dua base yang berbeza dan kita kumpulkan semua di bawah dua base itu. Maksud cikgu adalah, kalau kamu lihat soalan ni, cikgu ada 25 dekat sini dan cikgu ada 5 dekat sini, kita ada 2, kita ada 10. Kalau kamu analyse betul-betul, 2 ni lah nombor yang paling rendah, paling kecil. 10 ni kita tak boleh tukar kepada base 2 sebab 2 kuasa something kamu tak boleh dapat 10. But look at this 5. 5 ni kita ada dekat sini, tapi 25 ni bolehlah kita tukar kepada base berapa? 5. Cikgu, habis 10 ni macam mana nak buat? Okay, simple. So apa yang kamu dapat sekarang, 25 ni boleh tukar kepada base 5. So dalam soalan ni kita ada base 2, kita ada base 5. So 10 ini tidak semestinya tukar kepada 2 atau 5. Kamu boleh tukar kepada 2 dan juga 5. You can change it to 2 different bases. Maksudnya, 10 ni bolehlah kita pecahkan, tulis 2 darab 5, kita boleh dapat 10. We can do that. So, apa yang cikgu akan buat? The first thing is, yang mana kita boleh simplify, jadikan base terendah, kita akan tukar benda tu, iaitu 25 ni, kita akan tukar kepada base 5 dulu. So, kita akan dapat 5 kuasa 2 dan kita ada M dekat luar. Simplify je lah. Kita buat add maths, kita tak payah setiap langkah pun kita tunjuk. So 2 darab dengan M, sebab kita ni kuasakan 2. So 25 kuasa 2, dekat luar ni kita akan ada M. Bila kita buka kurangan, dia darab. So dia akan jadi 2M. Cikgu tulis sahaja 2M dekat sini. Alright. The next step, darab. Okay, saya nak terus pecahkan dekat sini. Darab ni, guys, 10 ni sebenarnya kita boleh tukar kepada 5 darab 2. Kenapa 5 darab 2? Dalam soalan ni hanya ada base 2 dan berapa? 5 sahaja. So, we break it into 2 different bases. So, what I'm going to do here is the 10, I'm going to make it like 2 times 5. Dan kuasa dia adalah M tambah 1. Can you guys see what I did? 10 ni tukar kepada 2 times 5. Dia dah jadi 10 dah. So, bila saya buka kurungan ini sekarang, what will happen? 2 ni akan ada M plus 1 dan 5 pun akan ada M plus 1. This is the rule yang kamu belajar, guys. A, B, kalau kuasa dia 2 dekat sini, 2 ni pergi untuk A dan juga untuk B. The same concept kita nak apply dalam soalan ini. So now, dekat bawah ni kita tulis sajalah apa yang kita ada, because there's nothing much to do, right? 2 to the power of M minus 1 darab dengan 5 to the power of 2 plus 3M. So inilah apa yang kita buat. So perhatikan dekat atas ni, bila saya buka kurungan ini, as I told you, this will multiply with both, right? So you guys will get 5 to the power of 2M times 2 to the power of M plus 1. Cikgu, macam mana dapat ni? 2 power dia M plus 1. Alright. The next one, kita ada times. Cikgu copy saja times yang ada dekat sini. Copy saja. And then this 5 is the power is also M plus 1 dekat sini. So dekat bawah sini pula, kita ada berapa? 2 to the power of M minus 1 darab dengan 5 to the power of 2 plus 3M. Inilah apa yang kita dapat. Cikgu just salin balik everything yang ada, yang cikgu tak usik, saya salin balik. Now, what is the next thing you guys need to do is, kita kena simplify lah. Tengok, atas ni ada 5 kan? So 5 power berapa? Power tu semua kita boleh tambah. So kita tulis je 5 power 2M, iaitu daripada sini, cikgu salin 5 power 2M. Sebab dia darab, base pun 5, power dia kita boleh tambah. Kita tambah dengan M plus 1. Dan sebab dia dekat sini adalah bahagi, apa yang cikgu boleh buat? Cikgu boleh terus tolak, guys. Kan bahagi tu tolak. Tapi syarat dia, kalau kamu nak bagi tu tolak, asas dia mesti sama. Nampak 5 ni dekat bawah. So cikgu bahagi tu tolak. Ingat cikgu kata mesti letak apa? Kurungan, sebab nombor yang ada kat bawah ni bukan 1 je, dia ada 2 digit dekat sini. 2 tambah 3M. So letak dalam kurungan. 2 tambah 3M dekat sini. So if you guys do that, ini adalah untuk 5. You guys notice, saya hanya simplifikan yang 5 saja. 2 ni ada lagi? Salin je lah. 2 darab 2. Kita buat je darab 2, kuasa dia M tambah 1. Yang ni kuasanya dekat mana? Atas. Yang ni cikgu tulis darab tu, cikgu tulis dekat sini darab 2 M tambah 1, cikgu tulis kat sebelah je. Now, bawah ni pun ada 2, kita boleh simplifikan. So, kalau bawah dia bahagi tu kita kena tolak, dan make sure you guys letak dalam kurungan M tolak 1 dekat atas ni. See, M tolak 1, bila kita bawa ke atas, yang ni bahagi kan? Bahagi tu tolak. Tolak ni, semua ni kamu kena tolak. So, letak dalam kurungan. So, now, guys, just open the bracket, simplify, do the basic stuff yang kamu buat lah. So, 5 to the power of, cikgu tulis dekat sini, cikgu akan dapat 5 to the power of, let's try to simplify this 2M plus dengan M dapat apa? 3M.
3M tolak, okay, let's buka kurungan dulu lah, right? Dekat sini 3M dulu, and then kita ada plus 1. Actually you guys boleh buat straight just for the sake of this video. Maybe ada pelajar yang nak tengok every step by step. I'm showing the step by step method. So 2M plus M, cikgu dah tulis 3M plus 1, cikgu dah tulis dah. Now let's say I open this bracket, cikgu akan dapat apa? Tolak 2 tolak 3M. That's what I get. So dekat sini pula times 2 M plus 1, copy balik, just buka kurungan ini, kita akan dapat apa? Kita akan dapat tolak M tambah 1. That's what we do. So now guys, tak payah nak tunggu apa lagi, just tulis saja jawapan dia as simplified as possible. 5, 3M tolak 3M. Oh, cikgu dah hilang dah. Tak ada, kosong. Yelah, tak ada lah. Dah hilang lah. 1 tolak 2, kita akan dapat negatif 1 dekat sini. Dan darab. Dekat sini pula kita ada 2. Kita tulis saja 2. Dan kuasanya pula M tolak M. Sudah hilang. Tak ada lagi M. Dan 1 tambah 1, kita akan dapat 2. So, 2 kuasa 2. So, basically 5 power negative 1 tu adalah 1 over 5. Darab dengan 2 kuasa 2 adalah 4. So, jawapan kamu adalah 4 over 5. Ini adalah jawapan kamu guys. Sudah pun simplify. Kita dah pun settlekan benda ini. Soalan yang kedua. This is how we do. Alright. So hope you guys can see this. Tahu macam mana nak buat. This is the second kind of question. Actually the question can get a bit more complicated. Tapi dia masih lagi question yang kategori easy. Alright. Saya akan tunjuk kamu satu lagi soalan. So guys, ini adalah soalan yang ketiga. It's the same kind but agak berbeza dia punya cara dia tanya soalan. Jom kita baca soalan dia. Dia kata apa? Okay, let's besarkan sikit. Dia kata, if 5 to the power of 6n times 9 to the power of 4n times 15 to the power of 2n divide by 3 to the power of 2n adalah sama dengan k to the power of 8n, where k is a positive integer. K itu adalah integer yang positif, tak boleh jadi negatif. Find the value of k. Dia nak kamu cari nilai k. Alright. Ramai pelajar bila tengok saja soalan ni panik. Cikgu, apa yang saya nak buat? I don't know what to do. See, you don't have to think about the answer. Tolong jangan fikir tentang jawapan apa yang kamu akan dapat. All you need to do is just start with the small step. Ingat juga kata apa? Your base must be same. Just keep going one step at a time. You will eventually get the answer. Alright, jom kita cuba buat soalan ni. So, syarat pertama cikgu kata, kita jadikan base dia sama. So, let's analyze the question. Ada 5. Ada 9, ada 15, ada 3. Saya tahu 5 tu number yang paling kecil. 3 tu number yang paling kecil. 9 tu boleh tukar jadi 3. 3 kuasa 2 akan dapat 9. Dan 15 ni boleh pecah kepada 3 dan juga 5. Sebab 3 darab 5 dapat berapa? 15. So, kita dah tahu 2 number base yang kita nak gunakan dalam soalan ni. Itu 3 dan berapa? 5. So, let's try to convert this into all the basic numbers yang kita buat sekarang. So, kita cuba jadikan base dia sama. So, untuk 5 kuasa 6n, kita salin saja 5 kuasa 6n sebab kita tak buat apa-apa dekat sini. Times. Okay, 9 ni boleh tukar kepada berapa? 3 kuasa 2. So, 2 darab dengan 4n, kita akan dapat 8n. 3 kuasa 8n dekat sini. Alright. And then, darab dengan, okay, 15 ni kita boleh pecah kepada 3 darab 5. Dekat luar tu, kita akan ada 2n. So, 2n ni akan pergi untuk 3 dan juga 5. Make sense? So, 3 power 2n darab dengan 5 power 2n. Cikgu pecahkan terus guys. Tak payah nak buat kurungan step by step. Banyak langkah yang kita kena buat. So, if you guys understand this, just pecahkan 2. Kalau tidak, what I did is, I just did 3 times 5. Kuasa dia 2n. Dan buka kurungan 3 power 2n. Buka kurungan 5 power 2n. Itulah apa yang cikgu buat. Alright, I'll explain to you right now. Let's go to the bahagian dekat bawah. Divide. Kita akan dapat 3 power 2n sama dengan k power 8n. Actually, you tak payah tulis pun sama dengan k power 8n. Sebab dia kata, bila kamu selesai benda ini, you akan dapat something to the power of 8n. So, ditanya awak, something tu apa? K tu apa? Itulah apa yang ditanya. So, kita jangan bawa ni pergi sana darab. Kita jangan involve k to the power of 8n inside the question because it's just a form that you will get the final answer. Cara kamu dapat jawapan terakhir. So, benda ni tak tulis pun tak apa. Kita cuba just simplifykan bahagian dekat bawah sini guys. So, kita dah tahu ada number yang sama, kita groupkan lah, kita jadikan dia sama lah. So, 5 kuasa dia 6n yang pertama ni. Kalau darab maksudnya kita tambah kuasa dia. Dekat sini ada 2n, kita tulis saja 2n. Okay, tak ada lagi 5, tak apa, biar je. Now, kita pergi untuk yang seterusnya. Darab, cikgu salin saja darab.
3 kuasa 8N. Okey, 3 kuasa 8N. Darab tu maksudnya tambah tambah kuasa dia berapa? Tambah kuasa dia 2N dekat sini. Dan kalau bahagi maksudnya apa guys? Tolak, right? Tolak maksudnya kita letak tolak 2N. Sebab bawah ni ada 2N, kita letak je tolak 2N dekat sini. Nah, kita cuba simplifykan benda ni. Kita akan dapat 5 power 6 tambah dengan 2N, kita akan dapat 8N. Darab dengan 3 kuasa, nampak tak? 2N dengan tolak 2N sudah pun hilang. Kita hanya dapat 8N dekat sini. 3 power 8N. Cikgu, lepas ni nak buat apa cikgu? Dia kata benda ni sama dengan K to the power of 8N. Dia suruh kita cari nilai K. Tapi dekat sini kita ada 2 cikgu. Macam mana nak gabungkan dua-dua ni? Okey, di sinilah kita apply rule yang kita belajar dengan cara yang terbalik. Apa maksud cara terbalik? Ingat tak, you orang mesti dah belajar benda ni. P Q, kalau dekat luar sini ada 2, buka kurungan, dia jadi P power 2 dan Q power 2. This is what happened. So maksudnya P darab Q power 2 kan. So you guys must understand, kalau saya ada P power 2 darab Q power 2, kita boleh juga bawa 2 ni pergi letak dekat luar. Sekali kita letak. So P dan Q ni kita letak sekali. P darab Q kita letak sama-sama sekali. This P and this Q kita letak P darab Q dekat sini. Dan 2 ni pula sama-sama. Kuasa dia mesti kena sama. Only then you can do this. If the power is the same, 2, 2, kita boleh letak 2, 2 dekat luar. This is what we can do. So the same concept kita nak apply dekat sini. You guys notice or not? The power is same, right? 8N dengan 8N. Dia punya power kan dekat sini dan dekat sini sama. So, dua-dua number ni kita boleh simplify dan letak dalam kurungan. So, what we gonna write here? Kita akan tulis dalam kurungan 5 darab 3. Kuasa dia adalah 8N. So, 5 darab 3, 15 lah. 15 kuasa 8N. Benda ni lah dia kata sama dengan K kuasa 8N, guys. So, if this is equal to K kuasa 8N, apabila kita compare, kita akan dapat jawapan K adalah berapa? 15. That's what we will get, guys. See, this is another type of question. Dia suruh kamu cari nilai K. But everything comes back to the same two ideas. Apa dia? Jadikan dia punya base sama. And the second one, simplify. Kalau darab, kuasa dia kita boleh tambah. Kalau bahagi, kuasanya kita boleh apa? Kita boleh tolak. This is what we do, guys. Hope you guys understand benda ni. Hope you guys enjoy, learn something new and understand the content in this video. For more AdMaths content dan mathematical content, tolong subscribe untuk channel Cikgu dan tekan bell icon supaya kamu terima notification setiap kali Cikgu upload content. If you guys have any questions or any doubts that you want to ask me in maths or AdMaths, please let me know in the comment section below. So kalau kamu berminat dengan matematik content Cikgu, tolong layari jumbelajar.com.my dan Cikgu ada banyak course untuk kamu di sana yang boleh membantu kamu mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. So guys, itu saja untuk video kali ini. I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.